Okey, kesantunan dakwah Rasulullah. Tadi kita dah baca ayat, dah dengar bacaan. Okey, kita lihat di sini yang seterusnya ayat tentang apa ni? Fabima rahmatin minallah, apa maksudnya? Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad. Rahmat ni maksudnya rahmat lah, kan? Allah beritahu, Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Okey. Lintalahum, apa maksudnya? Kau telah bersifat lemah lembut kepada mereka, para sahabat dan pengikut. Okey, linta ni lembut, lemah lembut. Kemudian bismillah, auzubillah. Walau kunta fazzan ghalizal qalb. Dan kalaulah engkau bersifat kasar lagi keras hati, Okey. Lau faddu min haulik. tentulah mereka lari dari kelilingmu. Keliling siapa ni? Keliling Rasulullah. Okey, kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum. Oleh itu Maafkanlah. memaafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu dan Pohonlah. pohonlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr. Serta bermasyarakatlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan Keduniaan. keduniaan. Bermesyuarat wasyawirhum ni ingat perkataan wasyawirhum, bermesyuarat. Bermesyuaratlah. Allah minta supaya Rasulullah bermesyuarat. Okey, kemudian fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau sudah berazam, sudah bermasyarakat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. okey. Tadi bukan bermasyarakat, bermesyuarat. Okey, syawirhum tu bermesyuarat Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Okey, itu adalah maksud. Terima kasih Intan bacakan. Okey, jadi itu maksud ayat keratan demi keratan lah, kan, kita baca sikit-sikit. Okey, itu sikit sebanyak dah faham ayat tu. Okey, seterusnya kita lihat. Kita cuba fahamkan ayat ni. Tuntutan supaya kita mencontohi sifat Rasulullah. Daripada sifat Rasulullah tu macam mana cara kita nak berdakwah. Macam mana kita nak berdakwah. Okey, yang pertama sekali, okey, dakwah ni kena faham dakwah ni bukan kita kata, kalau kita dengar perkataan dakwah ni macam satu tugas yang besar, betul tak? Betul tak Intan? Takif. Betul tak Takif? Kalau sebut dakwah, Takif rasa macam mana? Macam berat ke rasa macam mudah? Berat. Sebab kita dengar perkataan dakwah ni bahasa Arab, kan? Okey, faham je ni. Dakwah ni adalah seru orang lain ataupun kita ajak. Dakwah ni maksudnya ajak ataupun seru supaya orang ingat Allah. Paling simple sekali, kan, dakwah. Pertama dengan diri sendiri dulu. Kita seru diri sendiri. Aku ni kena solat awal ni, kena cepat kan solat. Nampak? Lagi apa? Aku tak boleh tinggal solat. Tu dakwah untuk diri sendiri. Pertama. Kemudian kita dakwah orang lain. Kita ajak orang lain pula, kan? Kita menyeru, ajak orang lain pula. Kita ajak orang lain untuk solat. Kan? Jangan tinggal solat. Tu contoh. Itu adalah dakwah. Kan? Kita kadang fikir dakwah ni susahnya. Okey, pertama, cara kita nak berdakwah, kita tak pergi jauh lah. Kita tengok dalam family dululah. Kan? Apa kita nak
menyeru ataupun ajak ahli keluarga kita, contohnya solat kan, contoh mudah solat, ataupun pergi luar sikit kawan kan, kawan kita nak ajak dia supaya ingat pada Allah, solat. Okey, pertama caranya adalah, okey, Takif cuba bacakan yang pertama ni. Ada 5 cara yang disebut dalam ayat tu. Nombor 1, boleh dekat intonasi yang walaupun ketika berada di pasar. Tengok tu, walaupun di pasar pun, pasar malam kan, cakap lembut, dengan siapa-siapa lah. Pertama, lemah lembut, dengan percakapan, perbuatan kan, tingkah laku kita kena lemah lembut. Tu contoh yang pertama. Jadi kita faham Rasulullah ni dia lemah lembut. Ingat kalau kasar ni nanti, tadi Allah sebut dalam ayat tu kan, kalau kasar nanti mereka akan lari, orang akan takut. Mak, kalau ganas kan. Okey, yang kedua, sifat apa yang kedua, Intan? Pemaaf. Pemaaf. Dalam perbuatan penduduk Mekah yang pernah mencaci baginda. Ni contoh yang kita ambil. Rasulullah memaafkan penduduk. Betapa besarnya kesalahan mereka pada Rasulullah kan. Kejam lah, zalim. Tapi Rasulullah memaafkan. Nampak? Kita kena ikut contoh ni. Okey, yang ketiga. Contohlah saya bagi kan. Bila kita cakap, contohlah adik kita kata, kenapa ni, jom kita solat. Dia marah kita kan. Dia kata apalah, dia macam tinggi suara kan. Ataupun dia cakap benda yang kita sakit hati. Okey, ikut contoh Rasulullah, kita maafkan. Faham? Tak apalah. Kadang-kadang orang yang berada di sekeliling ni sebagai ujian. Ingat, kita rasa macam sakit hati kan. Itu adalah ujian. Kita ingat, ujian untuk kita, untuk tahu siapa kita. Faham? Okey. Kemudian yang ketiga adalah kita mohon ampun. Tadi kita dah maaf, kita doa pula. Doakan supaya diampuni. Rasulullah ni selalu ampunkan umatnya. Ni kalau kita agak-agak ingat tak ni, kalau orang yang jauh kan, kita tak kenal, kita doakan tak? Rasulullah doakan. Jadi kita kena ikut contohnya lah. Doakan untuk semua orang. Okey, kemudian yang keempat, bermesyuarat. Mesyuarat, sentiasa mesyuarat agar keputusan terbaik diperolehi. Ni penting ni. Kita tak boleh buat keputusan sendiri. Contoh yang terdekat ni senang, family kita lah kan. Ataupun antara adik-beradik, kita nak buat keputusan, kita kena meeting. Buat meeting. Ada pengerusi. Tak serius pun kita meeting lah. Maksudnya kita ambil pendapat orang lain sebelum kita nak buat satu keputusan. Okey, lagi apa? Berazam dan bertawakal kepada Allah. Bila kita dah buat semua benda ni, lemah lembut, tingkah laku baik, kita mohon ampun, memaaf, kita mesyuarat, kita tawakal kepada Allah. Contoh Rasulullah menuju ke medan Uhud setelah mesyuarat. Okey. Seterusnya, pengajaran ayat daripada sini, apa yang kita boleh ambil adalah sebagai umat Islam, kita hendaklah, yang pertama, hendaklah bersifat lemah lembut. Kenapa kena lemah lembut? Agar dapat menarik orang lain mendekati Islam, supaya orang lain dapat masuk Islam. Tak adalah orang takut kan. Dan buktinya ramai yang memeluk Islam adalah kerana sifat lemah lembut Rasulullah. Rasulullah tidak membalas kan. Kalau nak balas yang baik. Itu sifat yang Rasulullah tunjukkan, ramai yang peluk Islam. Okey, kemudian yang kedua, umat Islam hendaklah apa? Memupuk sifat pemaaf tadi. Kenapa? Kerana dapat mengelakkan perpecahan. Sebab kalau kita tak saling memaafkan, berlaku permusuhan. Betul? Dan sifat dendam tu adalah satu penyakit yang orang kata apa, menyeksakan diri lah. Kan? Sebab tu kena memaafkan. Okey, yang ketiga, memohon keampunan untuk orang lain. Kita kena minta ampun. Faham? Ini cara yang kita nak berdakwah ni. Kita nak ajak orang lain buat baik kan? Kita kena ada sifat mengampunkan. Kita doakan. Okay, kemudian pengajaran yang seterusnya adalah mengamalkan mesyuarat tadi. Mesyuarat meeting. Supaya apa? Dapat keputusan yang terbaik. Dalam organisasi kan? Dalam keluarga, sama adik-beradik, penduduk setempat kan? Semua ada meeting. Faham? Supaya dia dapat keputusan yang baik. Okey, kemudian
Akhir sekali. Okey, cuba baca Takif yang akhir sekali. Oleh itu, Oleh itu, taklah bertohib pribadi dan buatan keluar dalam setiap perbuatan dan ibadah kita agar Allah menerima setiap apa yang itu.